uh, Ya. sebagai bekas presiden juga PFAM dan juga coach yang berpengalaman, pemain berpengalaman, pemain yang dihormati, mungkin coach boleh share sikit pendapat tentang situasi bola sepak di Malaysia sebab baru-baru ni digemparkan lagi pasukan-pasukan besar pun rupanya ada masalah gaji juga coach. Jadi sebagai dulu dekat PFM mungkin coach dah banyak dah settlekan hal-hal gaji ni. Sekarang pun tak habis lagi. Coach melihat perkara ni memang tak akan habis tu coach. Saya rasa bukan tak akan habis perkara ni. Sebenarnya kalau kita tengok pun macam-macam usaha telah dilakukan oleh FAM, MFL bagaimana nak memperkasakan liga kita. So saya pun juga nampak kepada pemilik-pemilik pasukan pun sebenarnya mereka pun sedang upaya untuk cuba bertahan kan dalam industri bola sepak ni. Kita tahu memerlukan bajet yang besar, tapi pada saya pun walau bagaimanapun kebajikan pemain adalah perkara yang wajib untuk uh, pemegang taruh ni supaya melaksanakannya. So sudah pasti komitmen pihak-pihak pengurusan ni sangat-sangat penting kerana kita sebagai seorang pemain, pada pandangan saya jurulatih sekalipun memerlukan dukungan daripada pihak pengurusan. Gaji adalah uh, keperluan utama sebagai manusia sekalipun, main bola sepak dan sebagainya, untuk kerana kita masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. So pada saya jangan sampai diganggu emosi kerana ketidakadaan gaji dan sebagainya. Tapi saya percaya masalah ini dapat kita atasi dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh MFL dan FM dan juga pemilik-pemilik pasukan tersebut lah. Takat yang coach pernah handle lah, apa sebenarnya yang coach melihat punca dia adalah salah takbir urus ataupun perancangan yang melebihi bajet? Macam mana coach? Apa punca yang besar sebenarnya? Terutama sekali memang ada kemungkinan besarnya sebagai salah salah takbir urus dan juga bajet yang di luar jangkaan. Seperti mana sebagai contoh apa ni apa ni duit masuk yang pada saya belum jelas lagi, tetapi kita dah menggunakan dia sebagai satu bajet tahunan sebagai contoh. So masukkan sekali bajet pun cakap uh, collection ticket yang saya rasa perkara tu belum pasti. Lepas tu kemungkinannya pertukaran-pertukaran pemain di second window yang saya rasa bajet tersebut tidak dirancang pada awalnya. So ini perkara-perkara yang saya rasa menjadi penyumbang kepada ketidak apa ni kecukupan bajet untuk sebuah pasukan lah. Itu pandangan peribadi saya. And saya rasa yang paling jelas berlaku di pasukan coach, bekas pasukan coach sebelum ni, dan ternyata dia masih berlarutan seperti yang kita boleh tengok lah di media sosial kan. Ada yang kata sampai tahap makan Maggi juga. Coach yang pernah berada di situ, apa yang coach melihat situasi ni? Ada tak player-player sekarang mengadu sebab dia kenal coach, dia orang kenal coach, mungkin dia orang masih percaya pada coach. Ada berlaku perkara tu coach? Ada memang yalah, pada saya berada di sana pun dah lama. Sudah pasti hubungan saya dengan pemain-pemain cukup akrab. Cuma kita boleh nasihatkan kepada pemain-pemain uh, sabar, sentiasa beri semangat pada dia orang. So uh, apa ni, jangan patah semangat. Kita tahu supaya mereka dapat satu motivasi lah. Pada saya sekarang ni pemain memerlukan motivasi. Kita tahu memang sebi kekurangan, tapi pada saya uh, perjuangan sehingga habis musim ni perlu diteruskan walau bagaimana sekalipun. uh, saya rasa jangan patah semangat. Cuma apa boleh yang kita boleh sekarang ni, pada saya apa yang boleh saya beri nasihat lah kepada bekas-bekas pemain saya, pasal yalah, kita pun bila kita tengok situasi sekarang ni pun kita rasa macam sedih jugalah. Tapi pada saya apa yang penting adalah perjuangan pemain-pemain itu sendiri, perjuangan coach-coach itu sendiri,
Dan saya rasa sekiranya apa-apa saja masalah yang mereka hadapi, rujuk di apa orang cakap, di jalan yang tepat, sebagai pemain, mengadulah permasalahan kepada PFM, kepada jurulatih juga mengadulah masalah kepada PJBM, Persatuan Jurulatih Malaysia. So saya rasa kedua-dua badan ni memang sentiasa terbuka untuk mendengar dan juga menolong apa saja masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan terutama sekali saya cakap jangan patah semangat lah. So bola sepak, saya rasa mungkin tahun ni mungkin mereka tidak berada dalam keadaan yang baik, tapi siapa tahu tahun depan mereka mungkin ada dapat tim yang baru yang lebih baik dan sebagainya kan. Apa yang penting pada saya, tunjukkan kemampuan selagi boleh, supaya karier bola sepak ni dapat dapat diteruskan di masa yang akan datang lah. So jangan rasa kecewa sekarang. So mungkin rezeki ada lebih baik, mungkin di tempat lain atau sebagainya. Kalau coach tak kisah, boleh tak share? Ada tak sebarang hak yang masih tertunggak coach di pasukan lama? Saya Ha. saya tak ada, alhamdulillah semua telah dijelaskan. Cuma ada beberapa perkara yang masih lagi dalam jadual pembayaran. Jadi pada saya so far okay. So so mengharapkan untuk diteruskan lah. Sebagai individu yang mengangkat pasukan tersebut ke Liga Super, sedih coach. Of course lah, pasal yalah, kalau kita tengok prestasi kita pada tahun lepas, memang kita berjuang bermati-matian lah untuk melayakkan pasukan tersebut ke Liga Super kan. Tetapi pada tahun ni saya nampak perjuangan tu beralih-arah lah, lebih kepada macam mana nak survive kan. So of course saya terasa lah perkara tu kan. So yalah, kita dan juga pemain-pemain macam mana tahun lepas, macam mana kita membentuk pasukan yang apa orang cakap, tidaklah diberi harapan sangat, tetapi kita menunjukkan satu kualiti yang kita juga mampu untuk bersaing. Dan walaupun kita di tangga kedua, tapi pada saya satu achievement yang baik jugalah kepada pemain-pemain dan jurulatih pada ketika itu. Dan yalah, segalanya bertukar pada tahun ni. So sedih tu memang sedih lah kan. Yelah, of course kan, seorang bekas jurulatih, lepas tu kita ada juga player yang masih lagi kat sana kan. Tapi kita mendoakan yang terbaik lah untuk kita semua. So, saya melihat bila berlaku masalah gaji ni ada dua potensi. Contoh yang pertama adalah player tu meninggalkan bola sepak. Contoh semalam sahabat saya ada kontak Ikuan Yazid. Dia kata dia prefer untuk kerja sebab dia perlu betulkan financial. Dan sebelum ni juga ada player yang kata sanggup kerja kilang dah lepas ni. So talent-talent yang meninggalkan bola sepak ni satu kerugian yang besar tu. Sudah tentu lah, pasal uh, pada saya macam kita terpaksa memikirkan sesuatu perkara yang boleh kita survive dalam dalam kehidupan kita ni. Kalau mereka merasakan tidak ada jaminan yang apabila mereka main bola, so sudah tentu mereka memikirkan perkara lain. Kerana kita tak tahu masalah-masalah individu-individu. Kita tak tahu apa benda yang difikirkan. Tetapi pada saya, uh, kita sudah kehilangan pemain-pemain yang talent sebegitu. Yang kita rasa karier bola sepaknya boleh menjadi lebih cerah, boleh pergi uh, sejauhnya kan. Itu yang kita rasakan macam uh, satu kerugian lah pada kita. Jadi masing-masing kena ambil peranan lah dalam hal ni. Macam yalah, kita cakap, oh tak apa, stay dulu, main sampai habis. So kalau dia kata tak boleh coach, saya dah tak ada apa ikhtiar lah, saya tak boleh nak pergi mana. So apa yang kita boleh, apa orang cakap, boleh convince dia orang untuk stay dalam industri ni. Sedangkan dia mempunyai masalah yang mungkin lebih besar, yang kita tak tahu dan sebagainya. Mungkin dia nak tanggung family dia dan sebagainya kan. So cuma kita boleh meratapi kehilangan dia, ataupun mungkin kita boleh
kembalikan semula dalam arena mereka dalam arena bola sepak dengan ada offer-offer yang lain daripada pasukan-pasukan yang lain lah. Untuk apa orang cakap, untuk menarik minat mereka lagi lah, untuk bermain dalam sukan bola sepak. Coach mengenali secara peribadi Ikuan Yazid dah pernah melatih dia. Coach rasa dia perlu kembali ke bola sepak? Saya rasa dia perlu kembali dalam dalam arena bola sepak. So saya rasa dia ada potensial. uh, saya mengharapkan ialah mungkin di tahun hadapan mungkin ada pasukan ataupun dia mendapat pasukan untuk dia terus kembali beraksi lah. Saya berdoakan begitu lah. Dan situasi kedua pula, dalam dalam pada ada yang meninggalkan pasukan, ada juga yang masih setia bermain. Walaupun tanpa gaji 4 bulan, dalam keadaan mendesak, tapi setia bermain. Saya cuma tak dapat faham motivasi dia, motivasi dia macam mana, Coach? Apa motivasi dia untuk terus bermain? Uh, pada saya yang pertama, uh, dia tak ada option lain. Hmm. Oh, kan? Mungkin Ikuan Aziz sebagai contoh, dia ada option ditawarkan kerja dan sebagainya. So dia ada dua option yang kita, sama ada dia nak stay ataupun dia nak kerja. So mungkin yang play tak ada option untuk dia meninggal kelab, untuk dia apa berpindah ke arah lain. So dia terpaksa mengharungi situasi sebegini. Tapi pada saya percaya uh, bukan kita kata dia tak ada masalah. Dia, of course, semua dia akan mendapat masalah. Tetapi pada saya jiwa dia sangat-sangat besar untuk mengarungi perkara ini, dan saya pasti sebab walau bagaimana sekalipun gaji-gaji yang tertonggak ni memang perlu dijelaskan. So dia berfikiran macam tu, walaupun 4 bulan ke 5 bulan ke, dia tahu selagi mana tim ni beraksi dalam liga 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 Malaysia ni, so gaji mereka tetap perlu dibayar. So dekat situ lah mungkin semangat untuk dia terus berada dalam industri bola sepak ni kan. So itu adalah salah satu faktor lah yang saya rasa yang menyebabkan dia uh, dapat bertahan lah dalam industri bola sepaknya. Dan mungkin antara kesan bila berlaku isu macam ni, kalau saya setiap kali saya pergi ke pasukan pembangunan, pasukan Akaumbi, bila tanya nak main mana, mungkin ibu bapa pun dah ajar, korang target main JDT sebab JDT takkan ada problem. Kau setuju, boleh cakap sekarang memang JDT benchmark untuk pasukan dekat Malaysia dari segi pengurusan dan permainan, boleh katakan hampir lengkap, Gus. Uh, pada saya sangat setujulah dengan statement ni, sebab pada saya itu kita punya role model kita dalam bola sepak Malaysia. Jadi tim mempunyai segala-galanya. Dan nombor satu apa yang saya lihat adalah kebajikan pemain tu sangat-sangat dijaga, sangat-sangat diutamakan. Dan kita dapat tengok hasil dalam masa 10 tahun ni. So JDT berkembang dengan sangat-sangat baik. Daripada segi segala-galanya, dari segi pembangunan, daripada segi pencapaian skuad senior mereka juga. So sekarang ni dah pada saya kelab-kelab lain kalau tidak boleh tiru sepenuhnya sekalipun, mungkin 70%, 80% daripada apa yang JDT buat tu, kita perlu targetkan ke arah tu lah. Pasal pada saya kalau semua kelab macam JDT sebagai contoh, saya rasa bola sepak kita akan jadi lebih meriah, lebih menarik minat uh, uh, apa ni pemain-pemain daripada pembangunan, ibu bapa dan sebagainya. Dia dapat menggambarkan bahawa bola sepak ni boleh menjadi satu kerjaya bagi anak-anak mereka kan. Saya rasa uh, masing-masing mengidam untuk jadi seorang pemain bola sepak. So bola macam mana pun saya percaya di masa-masa yang akan datang pasukan-pasukan akan berubah menjadi lebih baik, dan saya percaya juga satu hari nanti kebanyakan pasukan akan dapat stablekan dia punya segi kewangan dan memperbaiki struktur daripada segi facilities pembangunan bola sepak mereka. Dan
Saya rasa insyaAllah di masa-masa akan datang banyak pasukan yang akan mengikut jejak pasukan JDT sebagai satu role model yang perlu diikuti oleh semua pasukan dalam Malaysia ni. Last question coach. Sebab bila berlaku perkara macam ni dan dikabarkan juga ada kemungkinan besar pasukan yang akan bertanding di Liga Super tahun depan akan lebih berkurang. Jadi dia punya kesan dia, peluang untuk pemain bermain makin kurang dan kemeriahan perlawanan pun makin berkurang. Terus melihat kiranya betul pasukan akan berkurang, impact dia Gus. Uh, saya rasa uh, impact dia cukup besar lah pasal uh, ramai yang kehilangan pemain dan juga jurulatih yang kehilangan pasukan. So persaingan akan menjadi lebih sengit di antara pemain dan juga jurulatih untuk mendapatkan pasukan. So secara positifnya kita boleh memikirkan dia akan menjadi lebih kompetitif. Dia akan lebih menjadi pasukan-pasukan yang apa orang cakap yang berdaya saing saja daripada semua segi saja yang akan beraksi. Tetapi daripada segi sudut negatifnya pula kita akan kehilangan 4 pasukan dalam satu tim. Bermakna berapa ramai pemain yang akan kehilangan Punca rezeki lah. pasukan. Kerja lah, nak cerita kerja lah pasukan. Kita kalau lihat satu tim, dia ada senior team, dia ada bawah 23, dia ada bawah 20, tahun lepas ada bawah 18. So kalau tim-tim yang ada sekarang ni, contoh salah satu daripada terkeluar daripada saingan Liga Super pada tahun akan datang. So bermakna kat sini, kalau dia ada segi daripada pembangunan daripada awal, so maknanya situ satu kerugian lah pada saya. Pasal dia sudah ada dalam, boleh kita katakan 100 pemain sebagai contoh. Itu belum masuk lagi kalau dia ada akar umbi dan sebagainya. So satu kehilangan yang besar dan pada saya perkara ni perlu diteliti dengan lebih detail lagi. Tapi apapun segala keputusan yang dibuat adalah yang terbaik untuk dalam liga kita. Tapi saya rasa pasukan-pasukan dalam M3 juga saya rasa sudah mampu untuk kembali mengisi kekosongan. Cuma mereka perlu uh, lebih belajar, buat research dulu lah sebelum dia beraksi dalam liga utama ni. Terutama sini membabitkan kewangan pasukan. Okay, Coach, terima kasih. Sorry mengganggu masa Coach untuk bersiap last minute nak Tak bertemu ada keluarga kan. hal. Malam tu nak Agak semua gerak. okey. So kami sekali lagi di Harimau Melayu doakan pasukan Coach dapat memenuhi impian dan dapat bawa pulang kerjasamanya seperti diharapkan Coach ya. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Ada banyak-banyak. ada rezeki saya nak datang rumah lagi ya. Boleh cakap beritahu lah saya masak. Wah. So, thank you so much Coach sekali lagi. Okay, thank you.